Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi asaf kepimpinan Masjid Qaryah Dukun, Tuan Imam, Tuan Bilal, PJK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya, dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini, pada malam tahun 2024, malam yang ketiga. Ya, Alhamdulillah kan. Jadi moga-moga dengan tahun baru ni, tahun baru Masihi ni, dapat kita menanam azam yang lebih kuat lah untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan yang gembira sangat. Tahun 2024 ramai orang pergi mecun kan, apa mecun dan sebagainya untuk menyambut tahun baru. Tapi sebenarnya hakikatnya itu kehidupan kita makin singkat. Bertambahnya tahun, bertambah dekatlah kita dengan kematian. Jadi muhasabah diri, tanam azam baru untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik dan suci dan dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i, yang di mana pada pertemuan sebelum ini kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan kedudukan solat dalam Islam dan juga hukum meninggalkan solat. Sebelum itu kita niat i'tikaf. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nama itu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang mana kedudukan dalam solat ni dia amat penting lah. Solat ni adalah ibadah badan yang paling utama sekali. Sebab apa? Sebab solat ini, kalau kita tengok peristiwa dia adalah diambil daripada ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dia amat penting sekali. Dan solat ini penting kedudukannya, dia dapat menghapuskan, antaranya ialah dapat mengampunkan dosa-dosa kita di antara waktu solat tersebut. Jadi kalau kita ni banyak dosa kan, dapat dihapuskan dengan kita solat 5 waktu dengan sempurna. Dan kalau kita mengerjakan solat dalam keadaan kita meninggalkannya ataupun cuai mengerjakan solat, maka kita akan berdosa besar. Orang yang meninggalkan solat berdosa besar. Kalau dia dah baik, dia dah taubat, dia kena taubat nasuha dan dia kena qada balik solat dia. Dan hukum meninggalkan solat kerana malas, cuai, sengaja meninggalkannya kerana apa? Kerana malas. Jadi dia tetap Islam, tetapi pemerintah wajib menyuruhnya untuk bertaubat dan solat, qada balik solat dia. Dan kalau dia tak nak juga, maka dihukum mati. Dan mati dia tu insya-Allah dalam Islam.
Tetapi kalau seseorang itu tidak mengerjakan solat, sebab apa? Sebab dia mengingkari solat tersebut, maka dia menjadi kafir sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah SWT. Kafir macam mana? Kafir maknanya dia patut dikebumikan, bukan dikebumikan di kebumian orang Islam. Maknanya kebumian orang kafir lah. Maka dia dikebumikan di situ, dimandikan, tak wajib dimandikan, tak wajib dikafankan sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai kafir, iaitu orang yang mengingkari solat. Itu bagi orang yang meninggalkan solat. Tetapi orang yang meninggalkan solat kerana malas, dia tetap Islam, tapi masuk syurga ataupun tidak, itu mengikut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita pergi pula berkenaan dengan waktu solat fardu. Waktu solat fardu ni kalau kita tengok dekat Malaysia ni senanglah, sebab dah disediakan takwim, kan, kalender setahun terus. Berapa maghrib masuk, berapa zuhur masuk, kan. Jadi waktu-waktu telah ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Senanglah kita ikut. Dan sekarang ni diberi kemudahan sebab ada jam. Dan jam kita semua dah diselaraskan. Kalau tak ada jam pun ada telefon. Boleh tengok telefon pukul berapa, masuk waktu, terus sembahyang. Tetapi lah, andai katalah tuan-tuan dan puan-puan, macam mana suatu hari nanti kita berada di situasi ataupun pada masa yang tiada kedua-duanya. Makna kata kita tak ada takwim untuk menentukan waktu masuk ni waktu solat, dan kita tidak ada jam nak tahu pukul berapa. Jadi orang sekarang ni manja. Tengok ni, tengok jadual, oh dah masuk, terus sembahyang. Tapi macam mana kalau dalam keadaan situasi kita tak tahu masuk waktu ni bila? Jadi kita nak tentukan berdasarkan apa? Jam tak ada, kalender takwim tak ada, nak pakai apa? Jadi sebab itu, sebelum datangnya teknologi tersebut seperti jam ataupun berkenaan dengan ni lah, adanya digunakan kaedah yang dipakai pada zaman Rasulullah SAW, sehinggalah terciptanya jam ni, kan, dan terciptanya waktu takwim ni, iaitu menggunakan kaedah berdasarkan matahari. Dia berdasarkan kedudukan matahari nak menentukan waktu solat ni bila. Kalau nak menentukan puasa, guna apa? Bulan. Kalau haji, bulan. Tetapi kalau solat, matahari. Cara nak tahu masuknya waktu solat adalah melihat matahari. Jadi 5 solat fardu ni dia mempunyai waktunya yang tertentu. Ni telah sabitlah, kita telah tahulah waktu solat ni dia dah tertentu. Makna kata tidak sah dilakukan sebelum atau selepas tempoh waktu tersebut. Solat zuhur pukul 12, sah tak sembahyang dah? Tak sah, sebab tidak masuk waktu lagi. Dan waktu yang tertentu ni salah satu syarat sahnya lagi ialah kita kena mengetahui masuknya waktu tersebut dengan yakin. Andai katalah Isyak pukul 8.31, tapi tak ada jam, tak ada apa semua kan, kita tengok, kita berandaian, oh dah 8.30 ni, so dia pun sembahyang masuk Isyak. Sembahyang Isyak, tengok-tengok memang dah masuk waktu, tapi dalam hati dia tu ragu-ragu, dah masuk ke belum ni? Sah tak sembahyang ni? Jawapan tidak sah. Pukul 8.30 sembahyang Isyak, dah masuk waktu, tapi dalam hati dia ragu-ragu, dah masuk waktu ke belum ni? Tak apalah, sembahyang lah, dengan beranggapan dah masuk waktu. Jadi dia tidak sah sembahyang dah. Bukan setakat masuk waktunya sahaja, tetapi orang tersebut kena mengetahui masuk waktu tersebut dengan yakin. Sama ada dengan ijtihad dia ke, dengan apa kaedah penentuan dalil-dalil ke. Maknanya ada dalil-dalil yang menentukan masuknya waktu tersebut. Apabila yakin, terus sembahyang. Maknanya kata kalau dia tak yakin tetapi masuk waktu, sembahyang itu tidak sah, tetap tidak sah. Jadi kalau sembahyang pukul 12 pada waktu zuhur pada pukul 12, tidak sahlah sembahyang tersebut. Kalau dia sembahyang waktu tersebut
dia dikira sebagai sembahyang qada sekiranya dia tertinggal solat zuhur pada sebelum ini. Contohnya muda dia tertinggal solat zuhur, sebelum ni dia memang tertinggal solat zuhur. Kemudian dia tak qada-qada sampai dah sembahyang pukul 12, dia nak sembahyang zuhur. Boleh tak? Boleh. Tetapi sembahyang tu adalah sembahyang yang qada. Tetapi solat pukul 1.30 nanti dia kena solat lagi. Solat zuhur pada waktunya, iaitu disebut sebagai tunai. Yang pukul 12 tadi dikira sebagai qada. Nak kena sebut ke qada ataupun tunai. Kalau kita sembahyang fardu zuhur ataupun solat fardu, wajib tak kita sebut tunai ke qada? Wajib sebut. Allah saja aku sembahyang fardu zuhur, rakaat tunai kerana Allah Taala. Tunai tu wajib sebut kan? Tak wajib. Qada ataupun tunai tak wajib sebut. Kalau dia sembahyang pukul 12 tetapi dia niat tunai, dia tetap dikira sebagai qada. Maknanya qada sembahyang yang terdahulu. Tetapi kalau sembahyang pukul 1, kalau dia sebut qada, dikira sebagai tunai. Macam itulah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Di surah Nisa ayat 103 menunjukkan bahawa solat ini adalah kewajipan ke atas orang yang mukallaf, orang yang balik, berakal, telah sampai Islam kepadanya. Wajib ke atas untuk solat dan mengikut pada waktunya. Telah sabit kenyataan dalam beberapa hadis yang sahih bahawa Jibril alaihi salam telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas 5 solat fardu diwajibkan untuk memberitahu baginda tentang waktu-waktunya serta menetapkan waktu bermula dan berakhirnya setiap solat. Setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarkan pula macam mana cara nak solat 5 waktu ni. Tentang bilakah waktunya. Jadi diberitahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan perkara tersebut kepada orang Islam melalui perkataan dan perbuatan. Hadis yang menyatakan waktu solat 5 waktu ialah daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditemui oleh seseorang yang bertanya tentang waktu solat, tetapi baginda tidak menjawabnya. Mula Nabi tak jawab. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril tak menemuinya lagi. Tak bertemu lah. Bila tak bertemu, maknanya dia tidak tahu. Maka Nabi tidak menjawabnya. Oleh sebab itu, ini berdasarkan kalau kita tengok ni, kalau kita tak tahu, jangan kita mana-mana tahu. Tak tahu, cakap tak tahu. Ini tak tahu, ada gelentang sini kan. Jadi kalau tak tahu, cakap tak tahu. Bila dah tahu, barulah diceritakan kepada orang tersebut. Manakala dalam riwayat yang lain pula baginda bersabda, Ishhad ma'ana salah, bersolatlah bersama-sama kami. Qala faqama al-fajr hina inshaqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Maksudnya bersolatlah bersama-sama kami. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua sahabat ini untuk mengikut mereka solat, mengikut Nabi solat bersama-sama, untuk mengajar bila waktu solat ni. Lalu baginda menunaikan solat subuh ketika terbit fajar, sedangkan penglihatan orang ramai masih belum dapat mengenali antara satu sama lain. Kalau kita sembahyang pukul 6, tak ada lampu, nampak tak? Kita kenal tak orang lain? Tak kenal orang lain, tak nampak.
Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat ni dia tidak mengenal orang sebelah dia. Dia tak kenal orang sebelah siapa. Kalau perempuan sembahyang subuh di masjid, dia tak nampak perempuan tersebut. Kerana apa? Kerana ketika itu masih dalam keadaan gelap. Dan Nabi Muhammad SAW ini apabila dia solat subuh, kebiasaannya Nabi Muhammad SAW ni akan baca surah yang panjang. Sehingga kan sahabat mengatakan bahawa kami sembahyang mula-mula dalam keadaan gelap, tidak mengenali antara satu sama lain. Sehinggalah Nabi habis solat, barulah kami dapat mengenali antara satu sama lain. Maknanya Nabi SAW membaca surah yang panjang. Disunatkan apabila solat subuh membaca surah yang panjang. Ni imam tak nampak, sembahyang mula tak nampak, 5 minit dah habis dah. Tetapi tengok keadaan dah, betul juga imam tu buat macam tu. Sebab apa? Sebab pagi-pagi orang nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi tengok kepada jemaah lah. Tetapi Nabi Muhammad SAW apabila sembahyang subuh dia tu lama, sehingga dapat mengenali antara satu sama lain. Kemudian baginda menyuruhnya bersolat zuhur ketika matahari gelincir. Ada yang berkata ketika itu waktu tengah hari, sedangkan baginda lebih mengetahuinya daripada mereka. Seterusnya baginda menyuruh mereka bersama-samanya menunaikan solat asar ketika matahari masih tinggi. Kemudian disuruhnya lagi, lalu baginda menunaikan solat maghrib yang pada ketika itu matahari telah terbenam. Kemudian baginda menyuruhnya lagi, maka ditunaikan pula solat isyak ketika syafaq hilang daripada penglihatan. Riwayat Muslim. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ini, menunjukkan bahawa Nabi SAW dia mengajar kita macam mana solat pada permulaan waktunya. Kalau solat zuhur pada waktu gelincirnya matahari. Kalau solat subuh ketika mulanya terbit fajar. Kan? Kalau solat asar ketika matahari sama bayang dengan kita. Maknanya matahari masih meninggi lagi lah. Maghrib ketika matahari terbenam, masih ada lagi warna cahaya matahari. Waktu isyak setelahnya tenggelamnya matahari sehingga tidak nampaknya cahaya lagi. Itu pada permulaan solat. Dan pada keesokan harinya baginda telah melewatkan solat subuh, hingga ada yang mengatakan selepas solat tersebut matahari telah terbit atau hampir terbit. Pada keesokan harinya Nabi SAW mengajar pula macam mana solat di akhir waktu. Bilakah akhir waktu bagi sesuatu solat tersebut. Tetapi bukannya dalil ni kita jadikan sebagai tak apa boleh solat lambat. Sebab apa? Nabi pun solat lambat? Bukan. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW nak mengajar kita bila waktu mulanya solat dan juga bila waktu akhirnya solat. Bukannya jadi dalil ke atas kita untuk solat lambat. Bukan. Bukan yang tu. Kemudian baginda melewatkan solat zuhur hingga hampir waktu asar sebagaimana semalam. Kemudian baginda melewatkan solat asar sehingga ada yang mengatakan selepas solat tersebut warna matahari kemerah-merahan. Maknanya nak maghrib lah. Seterusnya baginda melewatkan pula solat maghrib hingga syafaq tidak kelihatan lagi, nak masuk waktu isyak. Kemudian baginda melewatkan solat isyak sehingga lewat tengah malam. Apabila menjelang pagi, baginda memanggil orang yang tersebut lalu bersabda, waktu solat ialah di antara dua masa ini. Ini dalil kita, dalil yang digunakan oleh umat Islam, oleh para ulama untuk menentukan waktu solat, waktu mula dan juga waktu akhirnya. Terdapat juga beberapa hadis yang menerangkan sebagian perkara yang umum atau menambah penerangannya, sebagaimana dapat dilihat dalam perincian waktu-waktu setiap solat seperti yang berikut. Kalau kita tengok pada solat subuh, permulaan waktu subuh ialah ketika terbit fajar sadiq dan berterusan hingga matahari terbit. Jadi waktu fajar sadiq ni apa? Kalau tuan-tuan tengok matahari ni, dia nak terbit dekat sini kan. Bayangan ni bulan. Tak siapa bulan. Bulan ni dia nak terbit dekat sini. Dia fajar ni dari dua. Fajar sadiq dan juga fajar kazib.
Fajar kazib ni adalah waktu belum masuk waktu solat subuh lagi. Kazib ni maksudnya tipu. Maknanya fajar yang belum masuk waktu solat subuh lagi. Tetapi fajar sadiq, ni betul-betul dah masuk waktu subuh. Jadi waktu macam mana kita nak tentukan fajar kazib dan fajar sadiq ni? Ada orang mengatakan, kalau dah nampak cahaya ni, dah subuh lah ni. Ini contoh kalau tak ada siapa jam. Mungkin tuan-tuan tak ada pengalaman ni lah. Tengok kita pergi cuti kat tepi laut, kita nampak, dah cahaya ni. Jadi kita pun sembahyang subuh. Jawapan dia tak sah sebab dia adalah fajar kazib. Jadi macam mana kita nak tentukan dia adalah fajar kazib ataupun fajar sadiq? Fajar kazib ni bila dia nak timbul, dia bawah lagi, dia belum terbit ni, dia bawah lagi. Cahaya matahari tu menegak ke atas. Itu fajar kazib. Fajar kazib, kalau dia cahaya dia menegak ke atas. Tetapi kalau fajar sadiq, dia naik sikit, ketika itu cahaya matahari dia terbentang luas ke arah, daripada arah timur. Itu cara nak tahu fajar sadiq. Makna kata kalau cahaya itu telah terbentang di arah timur tersebut, maka telah masuknya waktu solat subuh. Tetapi kalau fajar kazib, cahaya itu menerang ke atas, dia belum masuk waktu subuh lagi. Selalunya fajar kazib ni waktu imsak lah, 10 minit ke 15 minit sebelum masuknya solat subuh. Pernah dengar tak isu yang 8 minit lewat tu? Pernah dengar? Kan subuh kena lewatkan 8 minit. Pernah dengar? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas itu lah. Dia kajian terbaru yang dilakukan oleh belah ulama di Malaysia ni. Dia mengatakan bahawa sebelum ni kalau nak menentukan solat subuh, matahari kena 20 darjah daripada langit, kaki langit. Kaki langit tu kan 20 darjah barunya masuk waktu subuh. Tetapi kajian yang terbaru dia mengatakan 18 darjah baru masuk waktu subuh. 1 darjah bersamaan 4 minit lewat. Jadi kalau 2 darjah beza dia 8 minit. Dari 8 minit 18 darjah maknanya sikit lagi nak naik. Mana lambat sikit naik. Jadi waktu subuh dilambatkan 8 minit. Jadi dia tengok kaedah ataupun ulama semasa lah, ijtihad mereka. Jadi kita mengikut ijtihad mereka 18 darjah. Jadi sebenarnya itu adalah ijtihad mereka. Perlu tak kita qada sekiranya sebelum ini kita solat pada waktu yang sebelum ni? Contohnya azan sebelum ni 5.50, tetapi waktu yang terbaru ni 5.58. Sebelum ni kita ikut pukul 5.50 terus sembahyang. Sah tak sembahyang kita? Jawapannya sah. Tetapi kalau kita sembahyang dekat masjid, kebiasaannya akan ada waktu azan dan iqamat tu, ada waktu solat sunat qobliyah. Mana akan dilewatkan 10 minit lah, kemudian baru sembahyang. Maknanya sembahyang dia tu tak ada masalah, sah. Tetapi kalau dia sembahyang kat rumah, azan terus sembahyang, itu pun sah juga, sebab mengikut kaedah yang lama. Tak ada masalah pun, sebab dia adalah ijtihad ulama pada sebelum itu. Tetapi kalau ulama sekarang ini mengatakan 18 darjah dah barunya masuk waktu solat subuh. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtu solat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Maksudnya waktu solat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Maksudnya ini, bayangkan ni permukaan kaki langit, nampak cahaya matahari terbentang luas. Maknanya kata matahari tak terbit lagi, cahaya matahari dia tu terbentang luas. Cahaya, bukannya bulat ni. Bulat ni naik sikit, cahaya matahari ni terbentang luas. Masuknya waktu solat subuh. Dan bila waktu habisnya? Waktu habis adalah ketika dah naik terbit matahari. Mana matahari dah naik, ketika itu habisnya waktu solat subuh. Jadi kalau 3D ni senanglah. Kita tengok langit yang terbentang luas kan kat laut, kita tengok matahari habis naik, habis waktu solat subuh. Tapi kalau kita tengok kat gunung, pukul 8 pagi pun habis matahari naik kan.
Itu tak betul lah. Kan? Tak betul lah. Rumah kita kat gunung, kita pun tengok gunung. Boleh semayang ni, tak nampak lagi matahari. Tak betul juga, tak betul. Jadi matahari naik, sampai hilang matahari, sampai tiba matahari kat gunung tu, baru habis solat subuh. Tak betul. Dia adalah syarat dia terbentang luas di kaki langit. Cari tempat yang permukaan luas seperti laut, di macam padang pasir, tempat yang terbentang luas, yang boleh kita tengok matahari terbit. Itu adalah waktu subuh. Ni kena tahu ni. Sebab apa akan datang kita tak tahu akan datang macam mana. Jam ke, elektronik ke, semua dihancurkan, kita tak tahu. Wallahualam. Jam rosak ke, kita tak tahu. Jadi kena ambil tahu. Kita tengok keadaan matahari. Kemudian waktu zuhur. Waktu zuhur ni bermula apabila matahari condong dari tengah-tengah langit ke arah matahari terbenam. Ia juga dinamakan gelincir matahari, az-zawal. Makna kata waktu zuhur ni adalah waktu tergelincirnya matahari. Ni contohlah, kita letakkan sebotol air di tengah-tengah dua jalan tu, kan? Macam mana kita nak tahu matahari waktu zuhur dah masuk? Waktu zuhur termasuk apabila matahari daripada timur. Ni contoh timur, ni barat. Timur ni atas, sampai cacat matahari ni. Cacat matahari, tak ada bayang-bayang. Dah masuk lah waktu zuhur. Belum lagi. Ni adalah waktu istiwa. Istiwa ni adalah waktu matahari itu tegak dekat atas objek tersebut. Maka ketika itu tak ada bayang-bayang. Belum masuk waktu lagi. Dan bila masuk waktu, bila mana matahari ini tergelincir nak arah ke barat. Nak arah ke barat. Mana tergelincir, mana kata bayang-bayang kat sini ke kat sini? Dekat arah timur. Mana kata kalau ada bayang-bayang dekat sini, di bahagian timur, solat zuhur dah masuk. Waktu zuhur dah masuk. Dan waktu tertegaknya matahari ni selalu bila? Pukul 12 kan? Waktu tertegaknya matahari lebih kurang 10 ke 15 minit sebelumnya masuk waktu zuhur. Matahari ni dia kejar tegak, lepas tu dah 15 minit tergelincirnya matahari, dan tu masuk waktu zuhur. Jadi Bilal kena tahulah. Contoh dia training tadi kan, dia juga sebagai imam tengok luar kan, tengok batang, ukur pakai batang tiang ke, batang tiang takro kan, letak pen ke apa ke, ukur. Kalau tergelincirnya matahari sikit, masuknya waktu zuhur. Maknanya tergelincirnya matahari tersebut. Dan disunatkan ketika istiwa tu, kita tidur sekejap. Apa nama dia? Qaidullah. 10 ke 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur tu, sunat kita tidur. Sunat kita tidur. Ketika itu pemerhati kata nampak sedikit bayang-bayang mulai memanjang ke arah timur, yang disebut sebagai bayang-bayang gelincir. Mana kata kalau matahari nak ke barat, bayang-bayang arah timur. Waktu tersebut berterusan sehingga panjang bayang-bayang menyamai panjang objeknya, selain daripada bayang-bayang gelincir yang menjadi tanda permulaan waktu zuhur. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu solat zuhri idza zalati syams wa kullu dhalli rajul qatulu ma lam yahduril asr. Maksudnya waktu zuhur apabila matahari gelincir sehingga bayang-bayang seseorang menyamai ketinggiannya selama belum menjelang waktu asar. Ini waktu zuhur. Waktu zuhur ni matahari sini kan barat, dan ada bayang-bayang sikit, itu waktu permulaan. Dan bilakah waktu tamatnya solat zuhur ni? Adalah ketika mana matahari ni, waktu asar dia tu, bayang-bayang ni sama dengan ketinggian objek ni. Mana kata kita kena ukur lah kan, kita kena ambil kira berapakah cm bayang-bayang, berapakah cm botol ni. Contohnya tinggi ni kan, bayang-bayang mesti sama tinggi ni. Bayang tubuh kita sendiri pun boleh.
Tapi macam mana kita nak ukur ketinggian bayang-bayang kita tu? Susah. Jadi kena ambil objek yang lain untuk menentukan panjang objek tersebut mesti sama dengan panjang bayang-bayang. Jadi kalau dah sama panjang itu, maka telah tamatlah waktu zuhur dan nak masuknya waktu asar. Jelas. Sama bayang objek tu, masuk tamatnya waktu zuhur. Itu adalah waktu zuhur. Kena tengoklah. Kadang-kadang kalau kita perasan, kenapa takwim ni belum masuk waktu lagi. Tapi kalau kita tengok bayang-bayang dah tergelincir, dah masuk waktu zuhur. Kenapa? Sebab takwim ni dia mengikut zon daerah. Macam daerah Seremban dengan daerah PD, zon 3. Macam mana kadang-kadang tempat ni berubah sikit. Kadang-kadang tempat ni berubah waktu dia, tak sama waktu dia. Dan kalau nak mengikut setiap rumah, setiap masjid, susah nak buat. Setiap orang nak kena ketuk rumah dia, nak tengok, oh ni waktu dia setahun, kena sediakan takwim untuk rumah ni. Payah. Jadi kalau dia menggunakan ni mengikut zon, tak ada masalah. Tak ada masalah pun lambat seminit, 2 minit. Sebab masuknya waktu ini dia bukannya tepat-tepat, dia lebih kurang macam tu. Sebab itu bila kita sembahyang pada awal waktu pun tak boleh juga. Kena macam seminit, 2 minit lepas tu, ataupun senang sembahyang kat masjid. Sembahyang kat masjid akan ada waktu gap dia antara azan dengan juga iqamat. Dan juga habis waktu ni sebab apa waktu tersebut haram? Sebab kemungkinan dah masuknya waktu lain. Sembahyang zuhur pukul 4.30, kan? 4.30 nak asar dah ni. Dia sembahyang ketika itu. Sebab apa diharamkan ketika itu? Sebab kemungkinan dah masuknya waktu asar. Sebab dia bukannya tepat-tepat. Sebab itulah dibolehkan mengikut waktu zon tersebut. Sebab itu Jabatan Mufti mengikut zon, bukan menjadikan mengikut setiap rumah. Macam tu. Itu adalah waktu zuhur. Manakala waktu asar pula, waktu asar bermula dengan berakhirnya waktu zuhur dan berterusan sehingga matahari terbenam. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Maksudnya, dan sesiapa yang sempat melakukan satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah dapat menunaikan solat asar keseluruhannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walau bagaimanapun yang seleloknya seseorang tidak melengah-lengahkan solat asar sehingga panjang bayang-bayang menjadi 2 kali ganda panjang objeknya, selain daripada bayang-bayang kelincirannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lalu tentang waktu solat. Maksudnya waktu solat bermulanya ketika matahari sama ketika bayang objek itu sama dengan ketinggian objek tersebut. Itu mulanya waktu asar, ketika tamatnya waktu zuhur. Makna kata Bilal boleh azan pada ketika itu. Ada azan asar yang mana bayang-bayang tu sama dengan bayang-bayang, sama dengan objek tersebut. Dan bilakah waktu berakhirnya? Waktu berakhirnya ketika matahari terbenam. Matahari terbenam macam mana? Waktu asar kan jadi kan, dia terbenam sehingga matahari terbenam, bulat ni tutup, dah habis kaki langit tersebut, maka telah tamatnya waktu asar. Ketika terbenam ni, ada tak cahaya dia lagi? Ada cahaya dia lagi. Ketika cahaya tu waktu maghrib. Maknanya kalau terbenam yang berlari bulat tu dah tak nampak. Dah turun dah ke kaki langit. Dah tak nampak dah. Maka telah bermulanya waktu maghrib dan berakhirnya waktu asar. Contohnya dalam hadis ni dia mengatakan solat asar pada waktu matahari belum terbit, pada sebelum matahari tenggelam, kan? Sebelum tenggelam, nak tenggelam ni, dia sembahyang asar. Dalam hadis ni sembahyang asar. Dan dia sempat sembahyang 1 rakaat, kemudian matahari tenggelam, dah fully tenggelam. Maka dia mendapat
tunai. Dia mendapat solat tunai. Jadi berdasarkan dalil ini mengatakan bahawa jika seseorang tersebut sembahyang di hujung waktu dan dia sempat satu rakaat pada waktu tersebut, maka dikira dia sembahyang keseluruhan ataupun disebut sebagai tunai. Kalau dia sembahyang tak sampai satu rakaat dah masuk waktu yang lain, dia dikira sebagai qada. Ulang balik Kalau satu rakaat dia sempat sembahyang pada waktunya, contoh matahari nak terbenam ni, dia baru nak sembahyang asar, dah dia sempat sembahyang satu rakaat, kemudian matahari terbenam, maka dikira sebagai tunai. Kalau dia tak sempat satu rakaat, dia dikira sebagai qada. Tetapi yang seleloknya seseorang tu tidak melengah-lengahkan solat asar lah, sehingga bayang-bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek tersebut. 2 kali ganda, maknanya jangan lebih pada ni. Maknanya kata lebih kurang 6,5, mata bayang-bayang selalunya 2 kali ganda, jangan lebih daripada 6,5. Seleloknya pada awal waktu, sebaik-baiknya lah. Tetapi kalau nak sembahyang pada pukul 7 suku, maghrib masuk 7.20, dia masih tunai lagi, tapi waktu-waktu tersebut haram. Haram dia sembahyang pada ketika itu. Sembahyang dia tetap tunai, tapi perbuatan dia itu haram. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Waqtul asri ma lam tasfarra syamsu." Dan waktu asar ialah selama warna matahari belum kekuning-kuningan. Hadis tersebut menunjukkan waktu pilihan al-mukhtar yang boleh ditunaikan solat asar. Sebab apa? Sebab waktu asar ni dah ada khilaf ulama. Mazhab Syafi'i maksudnya waktu maghrib, habislah waktu asar. Tetapi ada mazhab lain mengatakan kalau matahari ni dah kekuning-kuningan ataupun dah 2 kali bayang, maka telah tamat di waktu asar. Jadi sebab itulah dalam kitab ni mengatakan seleloknya sembahyang sebelum matahari 2 kali bayang tersebut. Tetapi dalam mazhab Syafi'i maksudnya waktu maghrib telah tamat di waktu asar. Macam tu. Mazhab Syafi'i ni ringan sikit lah berbandingkan mazhab lain. Mazhab lain sebelumnya matahari 2 kali bayang, maknanya sembahyang tersebut masih lagi waktu asar. Itu adalah waktu asar. Waktu maghrib pula bermula apabila matahari terbenam dan berterusan sehingga syafaq merah ataupun mega merah, cahaya merah lah di kaki langit hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Matahari terbenam, ada cahaya lagi tak? Ada cahaya lagi. Itu adalah bermulanya waktu maghrib. Dan bila habisnya waktu maghrib ni, ketika mana cahaya matahari dah tak nampak lagi dah, memang betul-betul dah gelap. Bila gelap, bermulanya waktu isyak. Apabila keadaan kelam sepenuhnya hingga meliputi ufuk barat dan kesan syafaq juga telah hilang, bererti berakhirlah waktu maghrib dan masuklah waktu isyak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Waktu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq." Waktu maghrib ialah selama syafaq belum hilang. Riwayat Muslim. Jadi waktu maghrib ni lebih kurang 70 minit lah, sejam 10 minit ataupun sejam 15 minit. Di waktu maghrib ni tak lama. Oleh sebab itu imam disunatkan untuk membaca surah-surah yang pendek. Sampai Duha sampai An-Nas lah disunatkan baca surah yang pendek. Sebab Nabi ketika solat maghrib kebiasaannya Nabi membaca surah-surah yang pendek. Sebab waktunya pendek, lebih kurang sejam 10 minit macam tu. Itu adalah waktu maghrib. Manakala waktu isyak bermula dengan berakhirnya waktu maghrib dan berterusan hingga terbit fajar shadiq. Maknanya sampai solat subuh, azan subuh. Sebaik-baiknya solat isyak tidaklah dilewatkan daripada 1/3 malam. 1/3 malam ni lebih kurang pukul 12 lah. 1/3 malam, jangan lebih daripada 1/3 malam. Sebab ada mazhab yang lain mengatakan waktu tersebut, waktu isyak sampai 1/3 sahaja. Tapi kalau mazhab Syafi'i
nak sembahyang isyak pada pukul 5 pagi, sah lagi. Tapi seleloknya tidaklah dilewatkan daripada 1/3 malam, sebab nak meraihkan juga mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Fajar Shadiq ialah cahaya menyerlah di sepanjang ufuk timur. Ia merupakan pantulan cahaya matahari dari jarak jauh. Cahaya ini akan naik sedikit demi sedikit hinggalah matahari terbit keseluruhannya. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu laisa fin naum tafriqun, innamat tafriqu ada ma lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra." Ketahuilah bahawa tidur tidaklah dinamakan cuai. Yang dikatakan cuai itu ialah orang yang tidak bersolat sehinggalah masuk waktu solat yang lain. Riwayat Muslim. Secara umumnya hadis di atas menunjukkan bahawa waktu setiap solat akan berterusan hingga masuk waktu solat yang berikutnya, melainkan waktu subuh yang terkecuali daripada maksud umum tersebut. Kalau waktu subuh lama kan, agak-agak berapa subuh orang bangun pukul 12 pun bangun. Tetapi solat subuh ni dikecualikan sebab ada dalil-dalil yang lain mengatakan sehingga terbitnya matahari, tamatnya waktu subuh. Tapi kalau waktu-waktu solat yang lain, sehingganya masuk waktu solat yang lain, maka terluputlah, habislah waktu solat yang pada ketika itu. Walaupun solat 5 waktu ada tempoh bermula dan berakhirnya, namun tidak sepatutnya seseorang Muslim sengaja melengah-lengahkannya hingga ke akhir waktu dengan alasan tempohnya panjang. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin menyebabkan waktunya terluput. Malah sikap cuai ini mungkin menyebabkan solatnya terus tertinggal. Kerana perbuatannya adalah haram. Sembahyang di hujung waktu, solat zuhur pukul 4.30 haram. Sembahyang dia sah tak? Sah. Sebenarnya semua solat sunat disegerakan pada awal waktunya. Ketika ditanya tentang amalan yang afdal, Nabi SAW bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Menunaikan solat pada awal waktunya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang yang melakukan sebahagian solatnya dalam waktu dan sebahagian yang lainnya luar waktu, jika dapat menyempurnakan 1 rakaat dalam waktunya, maka keseluruhan solat itu dikira tunai. Jika tidak, keseluruhan solat tersebut dikira qada. Sembahyang tetap sah, tetapi pahala itu kurang sikitlah sebab dah masuk qada. Tak sama solat qada dan solat tunai. Dari kira soal tunai sah ataupun tak sah, sah, tapi tak dapat pahala solat pada waktunya. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr." Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Sesiapa yang dapat melakukan 1 rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah dapat menunaikan solat subuh itu. Dan sesiapa yang dapat melakukan 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah dapat menunaikan solat asar itu. Dan sabda baginda lagi, sesiapa yang dapat melakukan 1 rakaat solat dalam waktunya, maka dia telah dapat menunaikan solat itu. Ini berkenaan dengan sembahyang di hujung waktu. Sama ada disebabkan kita terleka, main game, penat buat kerja dan sebagainya, maka waktu tersebut haram. Tetapi kalau sembahyang pada ketika itu disebabkan tertidur, tidaklah haram. Sebab tertidurlah macam mana? Sembahyang subuh, sekarang ni syuruk berapa? 7 subuh. 7 subuh syuruk. Sembahyang bangun-bangun pukul 7.10 minit. 7.10 minit. Jadi macam mana? Dia perlu menunaikan solat subuh dengan secepat yang mungkin. Kalau dia tak tahan nak kencing, biasalah bangun tidur tak tahan nak kencing kan, dia kena tahan kencing. Kalau ikutkan makruh kita tahan kencing ketika kita nak solat. Tetapi kalau kita sembahyang di hujung waktu, kita kena tahan kencing kita. Tahan kencing, mana kata basuh mana yang perlu, yang ada najis, kemudian ambil wudu.
Ambil wudu, kalau sembahyang dah dia hujung waktu, ambil wudu 1 kali basuhan saja. Jangan 3 kali basuhan, lambat. Jadi lambat. 1 kali basuhan. Kemudian solat subuh. Solat subuh buat mani wajib pada rakaat yang pertama saja. Makna kata niat Allahu Akbar. Perlu tak doa iftitah? Tak perlu pun. Terus solat, terus baca Al-Fatihah. Fatihah kemudian rukuk apa semua cukup 1 rakaat. Kalau pada waktunya disebut sebagai tunai. Dapatlah tunai. Tapi kalau sengaja melewatkannya, jadi qada lah. Jadi hutang. Tapi dah lansailah hutang tersebut. Tapi pahala dia kurang. Macam itulah bila kita sembahyang di hujung waktu. Jadi ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan waktu solat? Okey. Okey. Jam ni dia mengikut daripada matahari tersebutlah. Sebenarnya kaedah utama matahari. Jam ni membantu saja untuk memudahkan kita. Kan? Kalau kita dah yakin Zuhur dah masuk, tapi kita tengok jam, tak masuk lagi ni. Kita dah yakin dah. Sebab apa? Tengok matahari. Tapi kita tengoklah kita ni siapa pula. Okay. Azan tu dah masuk ke belum waktu? Kalau Bilal azan, masuk waktu dah. Dah masuk dah. Macam mana? Okey. Okey. 10 minit lah. Tu tak dikira melewatkan. Sebab kita buat solat sunat dan menunggu azan, tu pun termasuk dalam waktu afdal. Ini pukul 8.31 Isyak tu sembahyang. Itu bukan dikira sebagai itu. Pada waktunya maksudnya sembahyang di tingkat masjid, solat sunat qobliyah, azan dulu, solat sunat qobliyah, iqamat, terus sembahyang. Dikira sebagai sembahyang pada awal waktu lah. Bukan tepat-tepat 8.31 terus sembahyang kan. Kan tu maksudnya sembahyang sama-sama azan dengan azan kan. Macam itulah. Solat sunat qobliyah subuh. Kalau kita bangun 6.45 waktu syuruk 7 suku, boleh tak kita solat sunat qobliyah subuh? Jawapannya boleh. Walaupun dah lambat 6.45 bangun, tapi waktu syuruk lambat lagi, solat sunat qobliyah subuh dulu, baru sembahyang subuh. Maknanya qobliyah ni boleh dilakukan walaupun di tengah-tengah waktu. Ada apa nak tanya lagi? Ketika matahari ni terbit, matahari nak terbit, ada cahaya ni, bermulanya waktu subuh. Matahari terbit dan naik penuh bulatan ni, dah tamat waktu subuh. Itu kaedah dah daripada matahari juga. Kalau matahari dah bulat, nampak bulat fully, dah masuk waktu subuh. Waktu duha kalau dekat Malaysia ni, dia 28 minit selepas waktu syuruk. Makna kata 7 suku 7.43 dah boleh sembahyang duha. Dah waktu duha pada ketika itu. Sampai habis waktu zuhur boleh sembahyang waktu zuhur. Itu waktu duha 28 minit selepas waktunya syuruk. Kalau dekat Malaysia ni lah. Isyak Isra tu lah 7 suku 28 minit tu lah waktu syuruk ataupun sebut isyraq.
28 minit. Pada waktu 28 minit je lah. Pada waktu tersebut. Lapan belas minit sampai syuruk. Betul? Ada kitab dah. Dan JAKIM keluarkan dah. Kitab 18 minit selepas syuruk. 18 minit selepas syuruk. Lepas 10 minit tu waktu duha. 10 minit. Yang saya tahu 28 minit selepas waktu syuruk, waktu duha. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi? Tak ada. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, cukup sekadar ini saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikat yang kedua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih para surat.